Surat berapa ini? 19. Sambungan muka surat 19. Baik, kita mula. Syekh Afiq Tahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah seperti biasa tuan-puan, hari ini setiap hari Sabtu pagi kita akan baca kitab Paku Imam. Sambungan hari ini muka surat yang ke-19 dan ciri yang terakhir dalam kitab kita ini, iaitu ciri yang ke-13. Ciri pengenalan terhadap ketuhanan yang ke-13. Kita sedang membincang ciri-ciri ketuhanan yang dirakamkan ataupun yang dinakalkan di dalam kitab kita ini. Ada 13 sifat ataupun 13 ciri ketuhanan yang ada pada diri Tuhan, yang wajib ataupun mesti kita tahu ataupun yang mesti kita faham. Ini antara ciri yang basic yang perlu setiap orang mukallaf dia faham, mesti dia tahu. Kerana faham dan tahu itulah dipanggil iman. Iman ataupun akidah. Kita kena faham apa dia akidah, apa dia iman. Orang biasa sebut tuan-puan ada imam. Tinggi dan naiknya imam. Tinggi rendahnya imam. Ada ataupun tiada imam. Ini kena faham apa makna iman, apa makna akidah. Yang kita faham kata imam itu selalu kita sebut tuan-puan merujuk kepada benda yang kita percaya.
Yang kita kata kepercayaan. Iman itu adalah sistem kepercayaan kita terhadap ketuhanan. Apa makna sistem kepercayaan kita terhadap ketuhanan? Merujuk kepada benda yang kita percaya. Merujuk kepada benda yang kita percaya. Kena ada benda yang kita percaya. Ataupun akidah pegangan. Pegangannya apa dia? Merujuk kepada benda yang kita pegang dalam hati kita. Jadi nak pegang dan hati kita, nak percaya dan hati kita, mesti kita faham terlebih dahulu. Mesti kita nampak dengan hati kita terlebih dahulu. Mesti kita tahu, mesti kita faham. Jadi apabila kita faham dan kita tahu, kita pegang apa yang kita faham dan kita percaya apa yang kita faham. Kita percaya apa yang kita faham itu dan bertepatan dengan apa yang disebut oleh Nabi kita, apa yang disebut oleh para ulama, maka itulah yang disebut sebagai iman kita. Jadi kita sedang bincang rukun yang pertama daripada 6 rukun iman, ataupun pilar yang pertama daripada 6 pilar, ataupun paksi yang pertama daripada 6 paksi. Ya, kenapa tuan-puan? Kerana sistem kepercayaan ini dia berpaksi kepada 6 rukun ataupun 6 paksi. Jadi paksi yang pertamanya ialah yang kita sedang bincang ini, antara paksi yang sangat penting, yang merupakan tonggak kepada 6 rukun ini, iaitu percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah, ataupun percaya kepada Tuhan. Nak percaya kepada Tuhan, nak beriman kepada Tuhan, mesti faham, mesti tahu asasnya 13 ciri yang ada pada Tuhan. Mesti faham, mesti kenal, mesti tahu sekurang-kurang 13 ciri kesempurnaan yang ada pada Tuhan. Karena itulah kita punya metodologi Ahlussunnah wal Jamaah mengenal Tuhan melalui ciri yang ada pada Tuhan. Jangan kita hafal saja tuan-puan. Kita dah belajar ciri 13 ini ataupun ciri 20 ini ataupun sifat 20 di sekolah rendah dulu. Ataupun orang biasa masuk pasti tuan-puan, orang masuk tadika, di tadika dia dah dihafal. Di tadika, di pasti dia dah hafal wujud, qid dan baqa, sampailah mukhalafatu, sampailah kalam, sampailah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, dan sampailah kaunuhu mutakalliman. Jadi dia dah hafal. Kita bukan nak hafal saja, tetapi kita nak faham setiap satu demi satu ciri itu. Kita kena faham makna dia, barulah kita boleh percaya ataupun kita boleh pegang dan kita boleh percaya apa yang kita faham itu. Itulah dia panggil iman. Benda yang sangat berharga, benda yang sangat bernilai dalam hati kita tuan-puan, yang saya selalu sebut antara mahalnya bayaran pahala yang dibayar oleh Allah Ta'ala ialah iman kita dan hati kita. Amalan dalam hati kita, ataupun kita panggil amalan batin. Amalan batin kita yang sangat mahal, yang sangat bernilai, yang sangat besar pahalanya, ialah amalan yang dinamakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terus menerus kita sentiasa beriman kepada Allah Ta'ala, tidak ada skip walaupun seminit. Tak boleh skip walaupun seminit. Beriman kita kepada Allah terus menerus, kita kenal Allah Ta'ala dan kita pegang. Kita tahu, kita faham dan kita pegang. Itulah ciri yang ada pada Allah. Bermula dengan ciri wujud, kita faham apa dia wujud. Bermula dengan ciri kidam. Apa dia kidam? Kita faham kidam, kita pegang dalam hati kita. Itulah ciri yang ada pada Allah yang bernama kidam. Dan sampailah tuan-puan hari ini, yang kita nak bincang hari ini, iaitu ciri yang bernama pekata, yang antara topik, antara ciri yang sangat penting di kalangan 13 ciri itu. Semuanya penting, semuanya perlu kita fokus. Tetapi pekata ini antara benda yang perlu kita faham secara detail. Kenapa? Kerana dia boleh boleh kalau kita silap faham, dia boleh mengelirukan kita. Kenapa? Kerana dia ada beberapa pembahagian perkata yang kita dah bahas minggu lepas. Sebab tu minggu ni kita akan ulang sekali lagi tuan-puan. Minggu ni kita nak sambung yang ketiga dan yang keempat. Jadi perkata ni tuan-puan, kalam ini apabila kita sebut kalam, dia ada beberapa subtopik yang perlu kita faham. Yang pertamanya yang kita dah bahas minggu lepas, iaitu makna perkata.
Ini sangat penting kerana makna inilah yang kita nak pegang. Yang keduanya ialah pembahagian perkata. Apabila sebut perkata, dia ada beberapa bahagian. Dan perkata mana merujuk kepada perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inilah tuan-puan, kalau kita tak faham di sini boleh mengeliru dan terconfuse. Boleh kita tersilap pegang. Kadang-kadang orang pegang perkata Allah itu adalah perkata yang ada suara, ada huruf. Yang termasuk dalam kalam lafzi. Ada orang yang faham perkata Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah perkata yang dinamakan masdari. Ataupun dinamakan nafsani, yang kita akan ulang sekali lagi. Dan satu yang ketiga tuan-puan yang kita nak sebut hari ini ialah antara benda yang penting juga ialah peranan perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan ataupun takluk sifat perkata. Kita akan bincang tuan-puan hari ini secara ringkas peranan si perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah peranan sifat perkata Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita panggil bidang tugas perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita akan info tambahan tuan-puan, kita akan sebut subtopik keempat, iaitu dia panggil pembahagian dilalah. Perkata Allah Taala ini dia ada peranan dia, dan kita bagi info tambahan yang dipanggil pembahagian dilalah. Ini info tambahan untuk kita faham lebih mantap dan lebih clear. Baik, kita akan sambung muka 9 tuan-puan. Kita akan sambung ke subtopik yang ketiga hari ini, iaitu peranan perkata. Makna perkata kita dah bincang, pembahagian perkata kita dah bincang, dan yang ketiga ini ialah peranan perkata. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala. Berkata-kata ini, Allah mempunyai sifat perkata pada sedia kala. Berkata-kata dengan makna perkata. Adapun berkata-kata itu kita dah sebut sebelum daripada ni, ialah kalam lafzi ataupun kalam masdari. Baik. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala. Berkata-kata itu mana bidang tugas dia? Merangkumi tiap-tiap barang yang wajib. Ini nak cerita bidang tugas perkata Allah Ta'ala yang perkata akan cover. Mana dia punya job dia, ataupun peranan dia, ataupun fungsi sifat perkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tahu tuan-puan, sifat ma'ani 7 ini, qadrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam ini, ketujuh sifat ma'ani, sifat yang wujudi, sifat yang wujud, sifat yang betul-betul ada ini, yang boleh dikesan dengan panca indera ini. Sifat ini dia ada peranan dia. Dia ada fungsi dia, dia ada takluk dia. Dan takluk dia itu pula kita kena tahu bidang tugas dia. Untuk menjadi kayu ukur kepada bidang tugas ini, kita mesti faham, kita mesti ingat balik, kita mesti faham dia punya level asas dalam hukum akal. Itulah dia punya perbahasan dalam peranan setiap sifat, iaitu wajib pada akal, level yang keduanya mustahil pada akal, dan yang ketiga harus pada akal. Dia akan cover, ada yang cover ke semua tiga benda, ada yang hanya peranan dia satu saja, iaitu mumkinat, benda harus pada akal. Ini yang perlu kita ingat. Baik. Saya ulang lagi tuan-puan sebelum kita masuk hari ini yang ketiga, peranan akal, peranan sifat perkata. Ini kita nak masuk peranan sifat perkata. Baik, kita ingat balik yang paling penting ialah makna perkata. Yang kedua pembahagian perkata, yang ketiga hari ini ialah peranan sifat perkata. Kita nak tahu apa peranan dia. Kita ingat balik yang kata sifat perkata itu, makna dia merujuk kepada apa? Sebelum daripada ni kita dah bahas, iaitu merujuk kepada satu sifat yang jenis ataupun yang kategori wujudi. Sifat perkata ini ialah satu sifat yang jenis wujudi ataupun yang jenis betul-betul ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dengan sifat perkata inilah, ataupun kita guna ayat lain tuan-puan, sifat perkata ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada keupayaan atau kemampuan yang ada pada zat Allah Ta'ala untuk berkata-kata. Bukan merujuk kepada berkata-kata, sifat lain, berkata-kata lain. Perkata lain, berkata-kata lain.
apabila dia ada sifat perkata yang kita sebut sifat perkata yang ada pada diri Allah, yang jenis real, yang jenis betul-betul ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, itu Allah berkeupayaan ataupun berkemampuan untuk berkata-kata. Maka berkata-kata itu bukan sifat dia. Yang kita nak bincang, berkata-kata itu lahir daripada apa tuan-puan? Lahir daripada sifat perkata yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Settle tuan-puan yang pertama. Yang kedua, pembahagian. Kenapa kita sebut pembahagian? Kerana kita nak lebih clear. Kita nak lebih lebih mudah untuk kita faham yang mana satu sifat perkata yang kita perlu pegang. Apabila Allah Ta'ala kata, wa kallamallahu Musa taklima. Dah banyak dalam ayat Al-Quran Allah menyebut perkataan Allah Ta'ala. Merujuk kepada perkataan mana? Bukan merujuk kepada huruf. Bukan merujuk kepada suara. Bukan merujuk kepada perkataan. Bukan merujuk kepada pertuturan. Bukan merujuk kepada percakapan. Juga bukan merujuk kepada penyusunan idea. Juga bukan merujuk kepada alat-alat untuk berkata-kata. Faham? Sebab itu kenapa kita sebut yang keduanya ialah kita sebut pembahagian. Kita sebut pembahagian perkata. Pembahagian perkata ini kita sebut sebab untuk membantu kepahaman kita lebih clear. Lebih clear yang mana satu sifat perkata yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang kita sebut pembahagian. Baik, pembahagian itu kita sebut sebelum ni pada ni ada 4. Yang pertama itu, pembahagian pertama itu merujuk kepada sifat perkata. Apa dia? Yang pertama ialah kalam nafsi. Kalam ismi. Kalam nafsi atau kalam ismi ni, inilah dipanggil apa? Dipanggil sifat perkata merujuk kepada perkata Allah Ta'ala. Yang kita sebut tadi tuan-puan, keupayaan, kemampuan berkata-kata yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada suara, yang tidak ada huruf. Jangan faham apabila kita sebut berkata-kata ada suara, ada huruf, itu bukan sifat perkata yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas, yang kita bincang. Ciri yang ke-13, kalamun ataupun perkata. Baik, yang pertama tuan-puan, saya ulang sekali lagi, pembahagian kalam ini ada 4. Kita sebut sebelum daripada ni ataupun ada 3 boleh. 4 kita sebut sebelum daripada ni ada 4. Pertamanya apa? Pertamanya nama dia adalah kalam ismi ataupun kalam nafsi. Nak ingat pun boleh, kalau tak ingat pun tak apa, tapi faham dia punya makna. Ismi tak ingat, nafsi tak ingat, tetapi faham. Kalam pertama apa dia? Kalam pertama merujuk kepada sifat perkata yang ada pada diri Allah, yang kita sebut keupayaan, kemampuan untuk berkata-kata yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah belum berkata-kata. Walaupun Allah belum berkata-kata. Inilah yang disebut sebagai sifat perkata yang ada pada diri Allah yang kita panggil kalam. Itulah dia kalam yang pertama. Dia dinamakan, nama dia ialah kalam nafsi ataupun kalam ismi. Kalam nafsi ataupun kalam ismi. Jadi sifat kalam ni tuan-puan, kalau boleh memang dia kena belajar secara live. Secara secara fizikal. Sebab dia antara topik yang tough. Dia kena tulis ismi aja macam mana, nafsi aja macam mana, tapi kita ni dah extra, dah advance, jadi tak kisahlah, tak perlu tulis kan. Baik, yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua ni, kalam yang kedua ialah kalam nafsani. Kalam nafsani, nama dia. Kalam nafsani. Kalau tadi kalam nafsi, ni kalam ni pula yang kedua, kalam nafsani. Nufasi alif, nafsa, nuya, ni. Kalam nafsani ni apa dia tuan-puan? Kalam nafsani dia merujuk kepada perancangan untuk berkata-kata ataupun penyusunan idea untuk berkata-kata. Kenapa kita boleh susun idea? Kenapa kita boleh prepare untuk bercakap? Kita boleh prepare idea untuk bercakap. Kenapa? Kerana kita ada sifat perkata yang ada pada diri kita. Kenapa sebelum saya bercakap, saya akan prepare apa topik-topik yang saya nak bincang hari ini. Apa subtopik yang saya nak bincang hari ini, dia dah ada dalam idea saya. Dah saya susun elok mengikut struktur. Itu gaya
Gaya yang saya lebih suka gaya by struktur. Ada frame, ada kerangka ketika mana saya mengajar. Kenapa? Kerana itu gaya dan style yang saya minat. Saya akan susun mengikut struktur, mengikut susunan untuk mudah, cepat dan juga orang panggil apa? Orang panggil apa tu? Mudah faham. Dan cepat faham dan cepat faham. Jadi, kenapa kita boleh susun? Kenapa kita boleh prepare idea? Kenapa kita boleh susun idea? Bahasa lama dia panggil cadang bercakap. Kalam nafsani ni, dia panggil apa? Dia panggil cadang untuk bercakap. Bahasa kita gini, tuan-puan, perancangan, penyusunan idea, perancangan untuk bercakap. Itu dia panggil kalam nafsani. Ada pada kita. Kita sebelum kita bercakap, kita akan prepare. Kenapa? Kerana kita ada sifat, kita ada ciri perkata yang Allah beri kepada kita. Yang Allah cipta kepada kita ini sifat perkata pada diri kita menyebabkan kita boleh prepare, kita boleh susun idea dalam minda kita untuk berkata-kata. Maka penyusunan idea dalam minda kita untuk berkata-kata juga termasuk perkata, termasuk kalam. Termasuk sifat perkata. Adakah perkata ini yang dimaksudkan kalam Allah? Tidak. Itu penting kenapa kita nak bahagikan juga. Kita nak buat pembahagian juga sifat perkata. Kerana kita nak lebih confirm, lebih clear, lebih mahtab dan lebih tahqiq. Yang mana satu, apabila disebut kalam, dia merujuk kepada sifat perkata yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala, bukan merujuk kepada kalam nafsani, bukan merujuk kepada preparation ataupun bukan merujuk kepada penyusunan idea sebelum bercakap. Baik, dia tidak ada suara. Status kalam nafsani, tuan-puan, dia tidak ada suara, dia tidak ada huruf. Idea, penyusunan idea kita ni, kita susun, ada huruf? Tidak ada. Ada suara? Tidak ada. Tak bercakap lagi. Sebelum saya bercakap, tuan-puan tak dengar suara, tuan-puan tak dengar. Tuan-puan tak dengar, tak nampak, tak dengar huruf dan tak dengar suara saya. Apa status dia? Ini khilaf ulama. Ada kata qadim, ada kata ada kata amrun i'tibari. Khilaf ulama, ada kata qadim dan ada juga yang mengatakan amrun i'tibari. Baik, saya tuan-puan, yang kedua, kalam yang ketiga apa dia? Kalam yang ketiga ini, kalam yang ketiga dia panggil kalam masdari. Kalam masdari. Tak faham, tak ingat nama pun tak apa, tapi kita faham. Yang kata pertama ada sifat perkata, yang kedua boleh prepare untuk bercakap. Apabila dia ada sifat perkata, dia boleh menyusun idea dalam minda dia sebelum dia bercakap. Dan yang ketiganya apa? Yang ketiganya ialah dia mula bercakap. Itu dipanggil masdari. Dia panggil proses untuk berkata-kata. Ataupun dia boleh panggil juga, maknanya boleh panggil juga bercakap ataupun berkata-kata. Jadi, berkata-kata ataupun bercakap ni, berkata-kata ataupun bercakap, dia ada proses dia kita. Ada alat dia. Saya dah sebut minggu lepas, ada alat dia. Alat dia apa? Alat dia kita ada peti suara yang Allah beri kepada kita. Allah berikan peti suara dan Allah berikan lidah kepada kita. Maka itu alat untuk support lahirnya perkataan dan lahirnya pertuturan. Perkataan dan pertuturan itu termasuk juga perkata. Tapi bukan itu yang dikehendaki oleh perkata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada suara, dia apa? Dia ada alat. Allah jadikan lidah dan Allah jadikan suara dan Allah jadikan mulut kita. Mulut kita. Ini ada function, ada peranan mulut kita buka luas. Untuk menyebut huruf itu ada peranan suara dan perlu kepada kemahiran menggunakan mulut untuk menyebut setiap huruf. Dan last sekali tuan-puan, kalam lafzi. Inilah kalam yang umumnya apabila kita sebut perkataan, inilah dia kalam merujuk kepada kalam lafzi, iaitu kalam yang ada suara dan ada huruf. Kalam yang keluar daripada alat pertuturan tersebut. Kalam yang keluar ataupun perkataan yang keluar daripada alat yang Allah ciptakan untuk kita, yang ada suara dan ada huruf,
itulah dia dipanggil kalam lafzi. Beza tuan-puan. Baik, settle. Kesimpulan tuan-puan, belum kita masuk peranan subtopik yang ketiga ini, kesimpulan kalam ini, apabila kita sebut kalam, dia merujuk kepada kalam yang ada pada Allah Ta'ala, iaitu kalam yang pertama, kalam ismi ataupun kalam nafsi, merujuk kepada sifat perkata yang ada pada Allah ataupun keupayaan dan kemampuan berkata-kata yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Settle. Itulah dia kalam di sisi ahli sunnah wal jamaah. Secara umum, apabila kita sebut kalam, secara umumnya merujuk kepada kalam lafzi, kalam yang keluar daripada alat yang Allah ciptakan untuk kita, yang mempunyai suara dan mempunyai huruf dan statusnya adalah baharu. Baik, settle. Secara umum kita bercakap tuan-puan, umumnya kita bercakap apabila sebut kalam, apabila sebut perkata, dia merujuk kepada perkataan atau yang ada suara, yang ada huruf, yang keluar daripada alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang statusnya adalah baharu, bukan qadim. Itu umum. Tetapi spesifiknya apabila sebut kalam di dalam ilmu akidah dan ilmu usuluddin dan ilmu kalam, dia tidak merujuk kepada lain, tapi dia merujuk kepada sifat perkata yang ada pada diri Allah, yang berkeupayaan dan kemampuan untuk berkata-kata pada diri Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah belum berkata-kata. Itulah dia kalam yang murad, yang dikehendaki oleh ilmu kalam di dalam usuluddin. Settle tuan-puan. Baik, kita nak terus kepada subtopik yang ketiga, iaitu peranan perkata. Perkata ini tuan-puan, dia ada peranan dia. Ini yang kita nak masuk hari ini, muka surat 9, muka surat 19. Maka Allah Ta'ala berkata-kata, itu kena peranan. Kitab kita ni dia ringkas, dia untuk asas, level asas sahaja, level fardu ain, maka dia tidak mendetailkan peranan dia. Maka dia sebut secara indirect, secara tak langsung dia akan sebut peranan perkata dan bidang tugas perkata yang dia cover. Yang bidang tugas perkata merangkumi ketiga-tiga perkara. Ketiga-tiga perkara. Baik. Sebelum kita baca peranan dia, saya akan jelas dulu. Maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala itu peranan. Saya akan jelas dulu tuan-puan takluk. Yang ketiga ini, satu topik yang ketiga. Saya akan jelas dulu takluk kalam nafsi ataupun takluk kalam ismi ini. Takluk perkata ini merujuk kepada kalam ismi ataupun kalam nafsi ini. Apa dia? Kita dah tahu peranan tuan-puan. Setiap sifat ma'ani dia ada peranan dia ada function dia dan dia ada bidang tugas dia. Baik, peranan perkata ini kalau bertemu dalam kitab tuan-puan, kitab kita ni tak jelas secara langsung kerana kita ringkas. Kalau bertemu dalam kitab lain dia akan jelas secara direct, iaitu takluk dilalah. Peranan perkata ini tuan-puan dia panggil apa? Peranan dia, takluk dia lah takluk dilalah. Apa dia takluk dilalah? Bahasa kita tuan-puan. Saya sebut bahasa kita dulu sebelum saya sebut bahasa kitab, untuk lebih tuan-puan faham. Bahasa kita yang dipanggil peranan perkata ini untuk memberi faham. Untuk memberi faham apa yang dikehendaki. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, saya ulang sekali lagi supaya lebih clear. Sebelum saya akan gunakan bahasa kitab, saya guna bahasa kita dulu lebih mudah. Kemudian saya akan sebut di dalam bahasa kitab. Baik. Yang kata peranan perkata ialah tujuan dia apa, peranan dia apa, fungsi dia apa, untuk memberi faham tentang apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil takluk dilalah. Peranan perkata ini tuan-puan, peranan perkata ini tujuan dia untuk memberi faham. Tu message dia. Perkata yang ada pada diri Allah, peranan dia adalah untuk memberi faham. Apa dia? Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bidang tugas dia merangkumi apa? Ini kena ada tambahan di belakang. Merangkumi barang yang wajib pada akal dan barang yang mustahil dan juga barang yang harus. Semua.
Saya ulang sekali lagi tuan-puan, sebab ini agak penting, walaupun dia tidak level level fardu ain, tapi level kifayah, tapi agak penting untuk lebih clear, lebih mantap kepahaman kita berkaitan dengan ciri ketuhanan, ciri kalam. Peranan sifat perkata tuan-puan dipanggil ta'luq dilalah. Ta'luq dilalah. Asal dilalah ni penunjuk, menunjukkan. Asal dilalah ni tuan-puan, dilalah ni dia makna asalnya ialah menunjuk kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kenapa bahasa ringkas kita? Bahasa ringkas dia sifat perkata, peranan sifat perkata ni untuk memberi faham. Untuk memberi faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, merangkumi benda yang dia nak tu, benda yang dia nak bagi mesej kepada kita, merangkumi barang yang wajib pada akal dan barang yang mustahil pada akal dan barang yang harus pada akal. Kesimpulan tuan-puan, ta'luq sifat perkata ta'luq dilalah, dia bidang tugas dia merangkumi 3 benda. Dia cover job dia ini, dia cover tugas dia 3 benda. Bukan satu saja. Kalau qudrah iradah, ingat satu saja. Hanya perkara mungkin. Jadi Allah Ta'ala ta'luq iradah, peranan qudrah, dia hanya cover satu, iaitu ta'luq peranan berkaitan dengan perkara mungkin sahaja. Dia tak akan buat perkara mustahil pada akal. Dia tak akan buat perkara wajib pada akal. Itu bukan bidang tugas qudrah. Bukan bidang tugas iradah untuk menentukan perkara mustahil pada akal. Untuk menentukan anak dia. Untuk menentukan isteri dia. Untuk decide isteri dia. Tidak. Itu bukan bidang tugas iradah. Itu bukan bidang tugas qudrah. Tetapi berbeza dengan perkata. Perkata ini dia nak menghantar mesej. Karena si peranan perkata Allah Ta'ala apa dia? Dilalah. Apa dia dilalah? Memberi pahan. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala merakumi barang yang wajib pada akal. Kita akan bagi contoh. Lagi Tok Guru kita akan bagi contoh. Apa contoh barang yang wajib pada akal? Dan barang yang mustahil pada akal. Apa contoh? Dan barang yang harus pada akal. Kembali balik kepada level basic. Back to basic balik. Iaitu formula dan rumus hukum akal, tidak lari daripada 3 ini tuan-puan. Sebab tu sangat penting kita belajar dulu rumus ataupun sifir hukum akal, bagi betul-betul faham dan betul-betul mantap, kerana dia sifir ini akan digunakan ke semua 13 ciri. Ketiga 13 ciri Allah Ta'ala, formula dia ataupun kita panggil sifir dan rumus hukum akal akan digunakan. Baik, saya tuan-puan. Itu bahasa kita. Baik, saya ulang sekali lagi dengan kombinasikan di antara bahasa kitab dan juga bahasa kita. Baik, peranan sifat perkata ini apa dia? Iaitu peranan sifat perkata ini ataupun ta'luq kalam nafsi dan kalam ismi ini adalah ta'luq dilalah. Ta'luq dilalah. Apa dia bahasa kita ta'luq dilalah ni? Iaitu memberi faham apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat peranan sifat perkata. Kenapa ada sifat perkata? Ada sifat perkata saya ini, mesej saya untuk nak memberi faham kepada tuan-puan. Kenapa tuan-puan boleh faham perkataan saya? Kerana tuan-puan juga ada sifat perkata. Dan kerana saya ada sifat perkata. Saya ada sifat perkata, saya boleh berkata-kata, dan antara peranan berkata-kata saya ini ialah supaya orang yang mendengar faham apa yang saya nak. Apa saya nak sampai, apa mesej saya nak sampaikan kepada tuan-puan. Saya ada mesej saya ada tujuan saya ada benda yang saya nak sampaikan, maka saya sampaikan melalui apa dia? Melalui perkata yang ada pada saya. Itu peranan sifat perkata, iaitu untuk memberi kepahaman, untuk memberi faham apa yang dikehendaki, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, merangkumi ketiga-tiga perkara. Baik. Kalau di dalam bahasa kitab tuan-puan, dilalah ini dipanggil apa? Dipanggil kaunun syai'in bihaitsu yufhamu. Kainun syai' bihaitsu yufhamu, iaitu keadaan sesuatu yang memberi faham. Itu bahasa kita dah sebut tadi. Kita sebut dalam bahasa kita dulu supaya kita mudah faham. Barulah kita sebut bahasa kitab. Baik. Kesimpulan tuan-puan. Kesimpulan apa saya nak jelaskan? Saya akan buat kesimpulan dan contoh. Settle.
Jadi peranan sifat perkata kita dah tahu, kesimpulan dia, peranan sifat perkata ini dia untuk memberi pahan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sama ada merakumi barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus. Mana dia contoh? Allah menjadikan dengan sifat qudrah. Allah menjadikan kita ini mendengar. Allah menjadikan kita, tuan-tuan, ini contoh. Allah menjadikan dengan sifat qudrah, bukan dengan sifat perkata. Allah menjadikan kita, Allah menjadikan tuan-puan, Allah menjadikan saya mendengar sifat perkata. Allah mendengar sifat perkata Allah Ta'ala. Kita ni, Allah menjadikan kita mendengar sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat perkata yang ada pada Allah dengan makna apa? Dengan makna sifat perkata yang kita panggil kalam ismi ataupun kalam nafsi. Dan kita memahami makna. Ni nak bagi contoh peranan sifat perkata ini ialah peran takluk dilalah, iaitu takluk dilalah ni apa dia? Peranan dia, tujuan dia untuk memberi faham apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mana contoh dia? Kita mendengar sifat perkata Allah Ta'ala. Allah jadikan telinga kita ini dengan sifat kudrah dia mendengar sifat perkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan memahami, tu penting, dan memahami makna. Kita dengar sifat perkata Allah dan memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti kita mendengar Qul huwallahu ahad. Kita mendengar Qul huwallahu ahad dan kita memahami makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makna Qul huwallahu ahad itu. Itulah dipanggil, kita faham makna yang bertepatan dengan makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita panggil peranan sifat perkata untuk apa dia? Untuk memberi pahan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mendengar perkata Allah Ta'ala, kita mendengar Qul huwallahu ahad. Dan kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertepatan dengan makna sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar mendengar suara, mendengar huruf Qul huwallahu ahad, tapi mendengar sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-puan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kita dengar suara. Tapi suara itu bukan perkata yang ada pada Allah. Ini kena faham. Ini betul-betul kena faham sifat perkata, tuan-puan. Yang keliru. Suara itu bukan sifat perkata ada pada Allah Ta'ala. Suara itu baharu. Huruf yang kita boleh tulis, itu bukan sifat perkata yang ada pada Allah Ta'ala. Tapi itu kesan lahir daripada apa? Daripada sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Quran tu, tuan-puan, Quran itu kena faham di sini. Quran itu dengan makna apa? Dengan makna sifat perkata yang ada pada Allah Qadim. Quran dengan makna sifat perkata yang ada pada Allah, statusnya Qadim. Dan ada juga Quran yang dengan makna apa? Dengan makna bacaan. Quran dengan makna bacaan yang ada suara, yang ada huruf, itu baru. Status dia baru. Tetapi makna dia, tu kena faham. Tetapi makna dia, makna Quran yang kita baca itu, makna dia merujuk kepada sifat perkata Allah Ta'ala yang status dia qadimun. Tu kena faham betul-betul, tuan-puan. Kalau silap faham, sebut kalam Allah merujuk kepada ada suara, kalam Allah merujuk kepada ada huruf. Itu bukan kalam Allah, itu kesam daripada sifat perkata yang ada pada Allah. Maka kesam dia, kita boleh dengar suara, kita boleh dengar huruf, tetapi dengar suara dengan huruf itu bukan perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena perkata yang ada pada Allah itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Nabi boleh faham, tuan-puan, apabila Nabi bercakap dengan Allah, Nabi faham apa? Nabi faham sifat perkata yang ada pada Allah. Kalau tulis, boleh tulis.
Tapi tulisan itu bukan sifat perkataan yang ada pada Allah. Itu adalah makna merujuk kepada sifat perkataan yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-puan, untuk tambahan, untuk info tambahan, last sekali, satu topik yang terakhir saya nak tambah sebelum kita nak baca penutup. Sebab itu dilalah ini, penunjuk ini, ataupun yang nak sesuatu yang nak memberi faham itu, benda yang dikendaki itu, dia ada 3 pembahagian. Ini info tambahan saja, supaya kita boleh tahu. Dilalah kalam ini, kalam ni menunjuk kepada apa yang kita faham. Apa yang kita faham, benda yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita faham, benda yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan dengar suara saya bercakap, suara saya bukan merujuk kepada sifat perkataan yang ada pada diri saya. Sifat perkataan yang ada pada diri saya ini, dia tidak ada suara, tidak ada huruf. Apabila keluar saja, keluar daripada alat saya, ada alat pertuturan, maka itu dipanggil perkataan. Cuma perkataan itu merujuk kepada apa? Lahir daripada apa? Daripada sifat perkataan ada pada diri saya. Dan mengandungi apa? Mengandungi makna. Makna itulah benda yang saya nak, message yang saya nak hantar kepada orang. Jadi makna itu lahir daripada apa? Lahir daripada sifat perkata. Perkataan itu lahir daripada sifat perkata yang ada pada diri kita. Konsep dia lebih kurang sama. Baik, ada dilalah ni tuan-puan. Pertama dia panggil apa dia? Dia panggil pertama info tambahan saja. Pertama, dia ada perkataan ataupun pertuturan. Perkataan ataupun pertuturan ini boleh dipahami melalui percakapan. Tuan-puan, kita tahu dilalah peranan ni kita bincang ni tuan-puan, peranan perkata. Dan peranan perkata ini untuk memberi faham. Itu dia panggil dilalah. Untuk memberi faham. Dan memberi faham ni tuan-puan, dia bukan hanya perkata saja. Dia ada 2 lagi. Dia ada dua lagi. Apa dia? Pertamanya ialah, kita bagi 3. Pertamanya ialah perkataan dan pertuturan. Perkataan dan pertuturan itu boleh dipahami. Itu juga termasuk orang panggil dilalah. Kenapa? Kerana perkataan dan pertuturan kita ini orang lain boleh faham. Baik, yang kedua, isyarat. Isyarat juga dipanggil dilalah. Isyarat juga dipanggil dilalah. Kerana boleh dipahami melalui isyarat. Walaupun tidak ada suara, tapi isyarat. Isyarat juga termasuk benda ataupun fungsi untuk dipahami. Isyarat. Mana contoh tuan-puan? Contoh kita berjalan, ada lampu isyarat. Lampu isyarat dia tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada tulisan. Tapi boleh dipahami ataupun tidak? Boleh dipahami. Apabila warna merah, semua kereta akan berhenti. Kenapa tuan-puan orang faham? Dengan isyarat saja orang boleh memahami. Kenapa? Kerana isyarat salah satu daripada peranan ataupun fungsi untuk memberi faham. Itu dipanggil dilalah dalam bahasa ilmu akidah. Isyarat termasuk salah satu daripada dilalah. Salah satu daripada peranan untuk orang lain faham. Hijau, semua orang bergerak. Tak ada suara pun. Tak ada suara supaya berjalan semua. Tak ada orang cakap tuan-puan apabila berhenti traffic light, semua senyap. Kereta merah, semua akan berhenti. Lampu hijau, semua akan berjalan. Lampu kuning, semua akan get ready berhenti. Kenapa? Kerana ini isyarat. Orang boleh faham melalui isyarat saja. Anak kita faham melalui isyarat mata kita saja tuan-puan. Apabila orang datang, anak kita keluar, kita tak nak bagi anak kita keluar, kita suruh dia masuk rumah, kita suruh dia masuk dalam bilik, tak nak bagi dia keluar ruang tamu. Contoh. Apa isyarat kita? Isyarat dengan anak mata. Apa isyarat kita? Isyarat dengan mulut. Dia faham bahasa isyarat. Kenapa? Isyarat termasuk dilalah, isyarat termasuk salah satu daripada fungsi dan peranan untuk memberi orang lain faham. Dan yang ketiga tuan-puan, yang pertama perkataan, yang kedua isyarat, dan yang ketiga ialah tulisan. Tulisan juga boleh dipahami. Termasuk salah satu peranan dan fungsi untuk menghantar mesej kepada orang supaya orang faham apa yang kita kendaki. Itu dia panggil tulisan. Kita menulis, kita buat catatan, kita buat surat, kita buat iklan, semuanya boleh dipahami. Iklan. Kita berjalan tuan-puan, ada isyarat dan ada iklan. Ada signboard,
Apa peranan saya buat? Apa tujuan saya buat? Apa peranan saya, apa namanya fungsi saya buat? Saya buat termasuk dilalah, termasuk untuk menghantar mesej kepada orang supaya orang faham arah jalan. Kita pergi tuan-puan, tulis Kuala Lumpur, tulis Cerah, tulis Kajang, Putrajaya dan sebagainya. Kenapa? Kerana itu adalah dilalah, penunjuk-penunjuk untuk hantar mesej kepada orang supaya orang faham. Kesimpulan tuan-puan, dilalah ada 3, perkataan, yang kedua isyarat, yang ketiga tulisan, dan dilalah takluk kalam ini, dilalah ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada peranan dia, fungsi dia untuk menghantar mesej supaya orang faham apa yang Allah kehendaki. Sifat perkata Allah Ta'ala ini, dia tak bisu, dia boleh faham, orang lain boleh faham. Kenapa? Kerana dia ada sifat perkata yang ada pada diri dia, dan sifat perkata itu berperanan untuk boleh dipahami oleh untuk dipahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa itu merangkumi barang yang wajib, barang yang mustahil, dan barang yang harus pada akal. Baik, settle. Semua kita dah cover tuan-puan 4 subtopik. Pertama, makna perkata, yang kedua pembahagian perkata, yang ketiga peranan perkata, dan yang keempatnya adalah pembahagian dilalah. Settle. Kita akan habiskan hari ini. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Mudah sahaja. Maka Allah Ta'ala berkata-kata. Masuk peranan. Kita dah bahas tuan-puan, satu topik awal tadi, kesemuanya kita dah baca kitab lebih clear, lebih nampak, lebih mudah untuk kita faham. Dan maka Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala. Allah Ta'ala ni ada sifat perkata, bila? Pada sedia kala, pada azali, ketika tidak ada mula. Tu. Berkata-kata pada sedia kala, tidak ada mula. Bagi adanya sifat perkata Allah Ta'ala ni. Mana bidang tugas dia, peranan sifat perkata ini? Tiap-tiap barang yang wajib. Ni peranan dianya. Dia akan cover peranan dia, fungsi dia, tujuan dia. Dia akan cover semua perkara, termasuk perkara wajib pada akal, ataupun perkara mustahil pada akal, dan perkara yang ketiganya ialah perkara yang harus pada akal. Ini. Mana dia? Tengok. Peranan dia. Dia akan berkata-kata pada semua. Ini berkata-kata. Berkata-kata ni kenapa? Kerana dia ada sifat perkata. Sebab tu dia boleh berkata-kata. Maka Allah Ta'ala berkata-kata. Allah boleh berkata-kata kerana dia ada sifat perkata. Sebab sifat perkata tu apa? Keupayaan. Kemampuan untuk berkata-kata. Walaupun dia tak berkata-kata lagi. Apabila Allah berkata-kata, kenapa Allah boleh berkata? Kerana dia ada sifat perkata. Maka Allah Ta'ala berkata-kata. Pada sedia kala. Tiap-tiap barang yang wajib. Mana contoh barang wajib? Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti kata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad. Artinya, Qul huwallahu ahad. Apabila kita baca, ada suara, ada huruf boleh tulis, itu dia barulah. Tapi Qul huwallah ni tuan-puan merujuk kepada apa? Merujuk kepada sifat perkata yang ada pada diri dia. Kita faham makna. Apabila Allah Ta'ala ada sifat perkata, maka dia boleh berkata-kata. Berkata tu peranan dia lah, takluk dia. Dia berkata perkara wajib. Kan kita tahu perkara wajib, mustahil, harus tu apa? Perkara wajib ni diri dia. Perkara wajib ni sifat-sifat yang ada pada diri dia. Tu dia panggil perkara wajib pada akal. Mana dia? Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu wahai Nabi Muhammad. Iaitu Allah itu, Tuhan yang bernama Allah itu satu. Dia yang cakap. Allah Ta'ala yang cakap. Perkara wajib pada diri dia. Allah Ta'ala ni ada. Ada pula Allah Ta'ala ini tidak berbilang. Satu. Dan firmannya, firman Allah Ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ini perkara mustahil. Bahawasanya aku Allah, yakni aku Tuhan yang bernama Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Tiada Tuhan melainkan aku, kata Allah. Jelas dia cerita diri dia. Ini perkara wajib bagi akal.
Dia kata, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, beritahulah wahai Muhammad. Dia arah kepada Nabi kita, ni perkataan Allah Ta'ala, merujuk kepada makna dia ni. Makna ini merujuk kepada sifat perkata yang ada pada Allah. Kita faham ini apa? Mahan sifat perkata yang ada pada Allah itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu, Tuhan yang bernama Allah itu satu, tidak berbilan-bilan. Dia cerita direct, dia ni satu, dia ni ada pula satu, tunggal, tidak berbilan-bilan. Ciri dia cerita tentang ciri dia. Dia cerita tentang ciri dia, dia cerita nama dia. Allah Ta'ala, Tuhan yang bernama Allah Ta'ala ini, yang bercirikan satu. Satu tu ciri dia, tak berbilang. Dia panggil ciri yang tidak berbilang. Apa lagi dia cerita? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya aku ni, kata Allah Ta'ala. Aku ini Allah. Jadi aku ini Tuhan yang bernama Allah. Itu makna dia. Innani anallah. Sesungguhnya aku ni Tuhan yang bernama Allah. Dia cerita. La ilaha illa ana. Dan tidak ada Tuhan melainkan aku. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan aku. Dan Allah berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang mustahil. Allah Ta'ala juga berkata-kata pada perkara mustahil. Dia cover juga, termasuk juga peranan sifat perkata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana contoh dia? Wa qalatil yahudu Uzaiz ibn Allah. Perkara mustahil. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qalatil yahudu Uzaiz ibn Allah. Artinya berkata-kata Yahudi, Nabi Uzaiz itu anak Allah Ta'ala. Ini perkara mustahil yang tidak layak bagi Allah. Juga Allah termasuk dalam peranan sifat perkata yang Allah cuba nak beri mesej, nak sampaikan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dalam perkara yang mustahil, yang tidak ada dan tidak layak bagi Allah. Berkata-kata Yahudi, apa yang Yahudi kata, Nabi Uzaiz itu anak Allah. Dan Allah Ta'ala berkata-kata pada sedia kala tiap-tiap barang yang harus. Perkara yang harus pun sama juga. Mana dia? Firmanullahu Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah yang menjadikan kamu. Kita ni kan termasuk perkara harus. Allah Ta'ala jelas juga. Allah Ta'ala berkata-kata juga pada perkara yang harus. Dan Allah yang menjadikan kamu dan perbaran yang kamu kerjakan. Wa ma ta'malun. Dan apa saja perkara yang kamu buat, juga dia dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jangan perasan kita yang buat. Itu termasuk dalam konsep wahdaniyah Allah Ta'ala. Konsep satu pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Last sekali, dan mustahil atasnya atas Allah, mesti tiada. Mustahil ni rumus hukum akal lahirnya mesti tiada, mesti tak ada. Tu mesti tiada. Apa dia yang mesti tiada? Mesti tiada atasnya atas Allah Ta'ala itu bisu. Tu mesti tiada bisu. Bisu tu tiada sifat perkata. Bukan tiada boleh bercakap. Bukan. Bisu tu bukan makna tak boleh bercakap. Kenapa budak ni tak boleh bercakap ni? Kerana budak ni bisu. Kenapa bisu tak boleh bercakap? Kan? Bisu dengan makna tiada sifat perkata. Kalau tak boleh bercakap, dia ada sifat perkata. Cuma dianya lambat bercakap. Cakap pula gagap. Cakap pula pelat. Cakap pula orang panggil tak jelas. Cakap pula orang panggil gagak kan, lama baru keluar. Itu dia ada sifat perkata. Cuma perkata dia tak, orang panggil sifat perkata, alat dia tak sempurna. Sebab tu kita kena faham. Kena faham sifat perkata. Kalau tak faham sifat perkata, kita kata dia ni tak boleh bercakap, dia ni gagak. Sebab apa gagak? Tak boleh bercakap. Lain, tak boleh bercakap dengan gagak lain. Gagap, dia tak sempurna alat dia. Pelat, tak sempurna alat dia. Saraf lidah dia tak sempurna. Saraf lidah ada problem. Apa nama lagi?
lambat bercakap, speech delay. Speech delay juga dia ada problem pada saraf lidah dan neuron dan sel otak. Jadi bukan dia tak boleh bercakap, dia ada sifat perkata yang Allah beri kepada dia. Ini beza. Ada pun mustahil, benda yang tidak ada pada Allah, mesti tiada, mesti tak ada, ialah bisu. Kerana bisu itu sifat perkata, tidak ada sifat perkata. Bermula dalil wajib ada sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Dalil ni biasalah kita tak bahadah kerana dia sama saja semua ciri dalil dia baru alam. Kalau alam ni tak ada, baru alam. Alam ni ada, menunjukkan adanya sifat perkata yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, mana boleh Allah tak ada sifat perkata, tiba-tiba alam ada. Sedangkan alam ni ada. Tanda bahawa Allah Ta'ala ni sempurna. Sempurna ni apa? Sempurna bukan kudrah saja. Sempurna bukan iradah saja. Sempurna bukan ilmu saja. Sempurna bukan hayat saja. Tapi sempurna dengan melengkapi perkata yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bermula dalil wajib ada sifat kalam bagi Allah Ta'ala itu baharu alam. Dan firmanullahu Ta'ala, dalil naqal. Ini dalil naqal. Mana dalil naqli? Dalil yang dinakalkan daripada Quran yang kata Allah Ta'ala ni ada sifat perkata. Allah Ta'ala kata wa kallamallahu Musa taklima. Artinya telah berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Nabi Musa bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga dengan Nabi kita. Bahkan Nabi kita lebih hebat. Nabi kita bukan saja bercakap dengan Allah Ta'ala. Nabi kita bukan saja boleh melihat. Nabi kita bukan saja boleh mendengar perkataan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi kita boleh melihat diri Allah Ta'ala. Ini kehebatan Nabi kita berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Nabi Musa AS dia tidak boleh melihat diri Allah. Dia tidak boleh melihat zat Allah Ta'ala. Dia hanya mendengar sifat perkata Allah Ta'ala saja. Allah buka hijab dia. Allah buka hijab telinga dia. Boleh mendengar sifat perkata yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Nabi boleh dengar sifat perkata yang ada pada diri Allah Ta'ala? Kerana sifat perkata itu wujudi. Sifat perkata itu ada. Sifat perkata itu termasuk benda yang jenis ada. Yang boleh didengar kalau Allah buka hijab. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala buka hijab Nabi Musa AS, maka Nabi Musa boleh mendengar. Telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata dengan makna. Mana makna apa berkata-kata? Bukan macam kita duk cakap sama kita ni. Tu kita ni apabila sebut berkata-kata, tuan-puan kita faham perkataan macam kita lah. Macam saya duk bercakap, tuan-puan dengar. Itulah perkataan kita. Ya, akan sebagai berkata-kata. Akan sebagai berkata-kata ni, apa maksud dia? Pasti betul Allah berkata-kata terus dengan Nabi Musa tanpa orang tengah. Direct dia panggil. Dia panggil berkata-kata secara langsung di antara Allah dan Nabi Musa. Tu dia panggil akan sebagai berkata-kata dengan makna apa? Ni. Makna menhilang oleh Allah Ta'ala akan hijab daripada Nabi Musa. Allah berkata-kata yang tiada suara dan tiada huruf. Tiada suara dan tiada huruf. Tiada suara dan tiada huruf. Bukan makna Allah berkata-kata ada suara, ada huruf. Tidak. Itu kena faham tu. Makna apa? Allah berkata-kata yang tidak ada suara dan tidak ada huruf. Dan yang boleh dipahami. Nabi Musa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan makna menhilang oleh Allah Ta'ala akan hijab. Menhilang oleh Allah Ta'ala akan hijab. Apa makna menhilang? Allah izin telinga Nabi Musa ni untuk dengar sifat perkata. Itu makna menhilang. Kena dhabit. Makna menhilang ni, Allah izin telinga Nabi Musa untuk mendengar sifat perkata Allah yang qadim. Kita boleh dengar sifat perkata Allah Ta'ala yang qadim. Sifat perkata Allah Ta'ala yang qadim, yang tidak ada suara, yang tidak ada huruf, boleh dengar. Macam mana? Wallahu a'lam. Tu tak ada cerita. Macam kita tanya, kita bukan limit dengar kita ni. Kita hanya boleh mendengar suara. Kita tak boleh dengar benda lain. Itu Allah limitkan. Tetapi Allah buka hijab, buka limit kita ini, kita boleh dengar sifat perkataan yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dan diberi dengar akan dia, akan Nabi Musa, akan kalamnya, kalam Allah yang qadim. Bukanlah Allah Ta'ala mula berkata-kata. Bukan Allah mula cakap, keluar suara, huruf. Dan diberi dengar akan dia. Kemudian diam ia, diam Allah. Kerana Allah Ta'ala sentiasa berkata-kata. Sentiasa bersedia untuk berkata-kata. Sentiasa boleh untuk berkata-kata. Dan harus bagi Allah menjadikan dan menadamkan tiap-tiap mungkin. Atau meninggalkannya kan perkara mungkin. Bermula dalilnya, jika tiada harusnya, nescaya bertukar hakikat mungkin itu jadi wajib. Itu harus saja mungkin. Dia nak buat ke, tak nak adam ke, itu harus. Ataupun jadi mustahil. Dan bertukar hakikat mungkin itu mustahilnya. Maka apabila mustahil bertukar hakikat mungkin itu, nescaya tetaplah harusnya bagi Allah pada menjadinya menjadi perkara mungkin. Atau meninggalnya, meninggal perkara mungkin, tak nak menjadi perkara mungkin. Mungkin itu apa nisbah kita ni, nisbah makhluk. Sebelum Allah Ta'ala buat, nisbah dia mungkin. Orang nama mungkin ni, boleh Allah Ta'ala nak buat, boleh Allah Ta'ala tak nak buat. Tetapi kalau Allah dah buat, dah jadi macam kita, tu dah panggil bertukar status jadi wajib. Kerana dah Allah Ta'ala dah jadi. Sebab kita dah ada. Tapi belum Allah buat ni statusnya, di level akal kita menhukumkan, menentukan ataupun decide harus Allah Ta'ala nak cipta, dan harus ataupun boleh Allah Ta'ala tak nak cipta ataupun nak menadam. Tu sebelum Allah buat. Apabila Allah dah cipta, maka dia bertukar jadi wajib. Soalun, macam mana percaya dengan malaikat, wallahu alam tuan-puan. Kita insya-Allah kita akan masuk minggu depan, masuk paksi kedua, pilar kedua, rukun kedua, iaitu beriman kepada malaikat. Ini antara topik yang mudah. Tak ada dah yang payah tuan-puan. Ada 4 rukun iman lagi. Semuanya mudah untuk kita faham. Melainkan yang agak tough sedikit, yang agak perlu kita fokus sedikit, iaitu rukun yang pertama saja. Kita sedang bincang 6 rukun iman dalam kitab akidah tuan-puan. Bacalah kitab akidah mana, modul akidah membincangkan, membahaskan, memperincikan tentang cara beriman kepada Allah Ta'ala meliputi 6 rukun. Setiap rukun itu diperincikan oleh para ulama cara beriman setiap rukun iman itu. Kerana nak panggil beriman kepada Allah mesti komplit, mesti sempurna ke-6 rukun iman. Ke-6 paksi inilah paksi yang akan panggil memantapkan, menjaga iman kita. Terungkai satu, runtuhlah iman kita, ataupun panggil terkeluarlah simpulan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tertegaknya iman kita berdasarkan kepada 6 paksi, 6 rukun ataupun 6 pilar utama. Kita dah settle dah 1 rukun, insya-Allah berbaki lebih 5 lagi, mudah saja. Mula depan kita akan masuk minggu depan beriman kepada para malaikat. Mulalah kita baca express, ada 10 line lagi tuan-tuan nak khatam modul ini supaya kita khatam ada untuk kita faham, insya-Allah. Sekurang-kurang tuan-tuan ada 12 line lagi, dia ada 33 muka surat saja. Kita dah masuk 20. Jadi lebih kurang 12 line saja lagi kita boleh express. 20 line ni dia tough sedikit. Kita dah habis dah tajuk-tajuk yang tough, iaitu 16 ciri tu. Kita nak faham satu-satu ciri. Itulah dia benda yang paling penting, benda yang paling fokus. Jangan bimbang tuan-puan, fokus, ambil masa untuk faham 13 ciri ni. Kenapa tuan-puan tak rugi walaupun satu panggil minit, 1 saat. Kenapa? Kerana setiap detik usia kita fokus, cakna, ambil tahu, akan dibayar dengan harga yang sangat lumayan. Tidak ada pahala yang besar, paling besar, melainkan tuan-tuan, melainkan pahala akidah, melainkan pahala iman kita. Itu pahala yang sangat besar. Dan level besar ataupun kecil kita ini berdasarkan tahap iman kita, berdasarkan tahap kepahaman kita, berdasarkan tahap tahu kita, berdasarkan tahap kita kenal Allah Ta'ala melalui ciri-ciri yang asas ini. Maksudnya tuan-tuan, kita dah basic, kita dah tahu yang asas, kita nak faham lagi, lebih mantap lagi, lebih dalam lagi, lebih kenal lagi Allah Ta'ala, tambahlah info-info lanjut
hidup itu. Maksud dia, basic 13, setiap satu-satu itu kita mulakan dulu basic, kemudian kita slow ekstra, cari info tambahan. Untuk apa? Untuk lebih kita kenal, supaya lahiran mantap iman kita, tuan-puan. Mantap iman kita. Kita nak naik ke level apa, tuan-puan, seterusnya? Level seterusnya ialah level perasaan. Kita kena ada level pertama dulu sebelum perasaan. Sekarang ni kita tak ada perasaan. Macam orang panggil apa? Kita dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita semayang pun, tuan-puan, kita semayang pun macam orang panggil macam patung. Sebab kita tidak ada perasaan. Macam tengok kat orang kita tak kenal lah, tuan-puan. Tengok kat orang kita tak kenal ni, macam kita tengok kat tunggu kayu lah. Macam kita tengok pokok kayu. Tak ada perasaan sikit pun kat dia. Kenapa? Kerana kita tak kenal dia. Bagi kita tak tahu siapa dia. Kita tak, menyebabkan kita tak ada apa pun perasaan kat dia. Ini kita juga dengan Allah Ta'ala lagu tu. Kerana kita hanya kenal nama. Siapa Allah? Allah. Siapa Tuhan? Tuhan itu Allah. Siapa Allah? Allah itu Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan itu Allah. Allah kita mana? Allah kita yang kita duduk sembah. Tuhan kita yang kita duduk sembah, yang kita duduk solat, yang kita duduk sedekah, yang kita duduk baca Quran. Itu saja. Dia tak kenal ciri-ciri Tuhan. Boleh tak cerita ciri-ciri Tuhan? Yang kamu faham, yang kamu tahu, ciri Tuhan ini yang asasnya ada berapa yang kamu tahu, yang kamu faham? Nothing, tuan-puan. Dia tak tahu apa. Inilah penting, tuan-puan. Usahalah untuk diri kita, usahalah, tuan-puan, untuk anak isteri kita, usahalah untuk keluarga kita, sayang kepada anak isteri kita, sayang kepada keluarga kita, heretlah mereka supaya kenal Tuhan. Kerana Tuhan inilah orang yang akan memberi pahala kepada kita. Tuhan inilah orang yang akan memberikan kebaikan kepada kita. Tuhan inilah orang yang memberikan kenikmatan kepada kita. Syurga, tuan-puan. Kita nak masuk syurga. Semua manusia tanya siapa pun, semua nak syurga. Tanya adik-beradik kita, nak syurga. Tanya masyarakat kita, nak syurga. Tapi mereka tak kenal Tuan syurga. Mereka tak kenal honor kepada syurga. Mereka tak kenal ciri-ciri orang yang memiliki syurga. Orang yang nak beri syurga kepada kita. Orang yang create nikmat yang sangat luar biasa yang ada dalam syurga. Kita tak kenal, tuan-puan. Mana mungkin untuk kita dapat benda kalau kita tak dapat orang yang create benda itu. Sebab itulah, tuan-puan, bantulah diri kita, bantulah anak isteri kita, bantulah keluarga kita, bantulah masyarakat kita supaya mereka kenal Allah Ta'ala. Kerana ini sangat penting menyelamatkan kita daripada dihumban oleh Allah Ta'ala dalam neraka wal-iyazubillah. Orang yang ada iman, tuan-puan, insya-Allah, walaupun fiqahnya walaupun fiqahnya tak cantik, walaupun fiqahnya tak sempurna, tapi iman mereka ada, walaupun sekelumit, walaupun senipis kulit bawang, tetapi tetap mereka akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Akhirnya mereka akan ke syurga juga, tuan-puan, abadi selama-lamanya, khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Sebab itulah sangat penting, tuan-puan. Kenapa kita sekarang ni duk bincang sangat ni? Kenapa, tuan-puan? Kerana future kita, masa depan kita selama-lama, bukan sekejap. Selama-lama kita nak selamatkan masa depan kita yang selama-lamanya itu, tuan-puan. Masa inilah kita hari ini. Nak lihat akhirat akan datang, tuan-puan, tengok bagaimana kehidupan kita hari ini. Perbuatan kita hari ini menentukan tahap masa depan kita. Kalau kita tak cakna kepada Tuhan, tak cakna kepada syariat Tuhan, tak cakna kepada agama kita, kita tengok bagaimana masa depan kita, tuan-puan. Masa depan yang sebenar kita bukan di atas dunia. Masa depan sebenar kita ialah akhirat, tuan-puan. Ini iklan, tuan-puan. Dah habis dah ni. Ini iklan saja. Motivasi saja ni. Dah habis khatam dah, bab pertama. Baru khatam rukun pertama, tuan-puan. Tu iklan lebih tu. Nak masuk rukun lain dah mudah dah. Ada 10 helai saja lagi. Sebab tuan guru kita, tuan-puan, tuan guru saya dan tuan-tuan guru kita sangat menekankan sangat supaya bantulah diri kita, bantulah anak isteri kita, bantulah keluarga kita, bantulah masyarakat sekitar kita. Mereka tak nampak, tuan-puan, anak isteri kita tak nampak benda yang berharga, keluarga kita tak nampak, tuan-puan, dia pulun benda yang dia nampak, dia pulun dunia benda yang dia nampak, tuan-puan. Kenapa dia pulun sangat dunia? Kerana dunia itu mereka nampak. Mereka nampak dunia boleh memberikan kebahagiaan kepada mereka. Mereka nampak dunia boleh memberikan ketenangan kepada mereka. Mereka nampak dunia boleh memberikan kecemerlangan kepada mereka, kebahagiaan kepada mereka. Sebab tu mereka excited, sebab tu mereka pulung. Mereka tak nampak kebahagiaan sebenar, ketenangan yang sebenar ialah di syurga nanti. Inilah dia, tuan-puan, cara kita nak kena bantu diri kita dulu bagi faham, dan kita bantu anak kita bantu isteri kita. Jangan tinggalkan isteri kita. Kadang-kadang suami dia kira dia je mengaji, tuan-puan. Isteri dia tak kira mengaji ke tak mengaji, jahil ke tak jahil, dia suku kira. Dia kira dia. Jangan, tuan-puan.
Kita selamatkan isteri kita, selamatkan suami kita, selamatkan anak-anak kita, selamatkan menantu kita, selamatkan keluarga kita. Tuan-puan, keluarga kita juga sama. Mereka tak nampak, mereka tak faham. Bukan salah mencari dunia. Carilah dunia. Sahabat Nabi orang kaya, tuan-puan. Ni mindset yang cari dunia ni, tuan-puan, tak betul juga. Cari dunia, kerana dunia itu kita nak convert jadi pahala. Berapa ramai keluar sahabat-sahabat Nabi orang kaya-kaya, tuan-puan. Lihatlah, kita duduk nampak Abdul Rahman bin Auf, jutawan akhirat, tuan-puan. Abdul Rahman bin Auf ni memang dahsyat harta benda dia. Tetapi tengoklah sahabat lain kaya juga, tuan-puan. Abu Bakar As-Siddiq orang kaya, walaupun tidak di-highlightkan jutawan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq seorang hartawan, bangsawan. Kalaulah dia tidak ada harta yang banyak, tuan-puan, kalau Abu Bakar bukan jutawan, mana mungkin dia mampu membebaskan hamba yang sangat mahal. Orang yang paling banyak membeli hamba yang harganya mahal, tuan-puan, ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Abu Bakar banyak menghabiskan wang ringgit dia, menghabiskan dinar dia, menghabiskan harta benda dia untuk membeli hamba-hamba Islam yang diseksa oleh musyrikin Mekah. Antaranya Bilal bin Rabah. Berapa mahal harga yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar seorang jutawan. Uthman bin Affan khalifah yang ketiga, tuan-puan. Khalifah pertama orang jutawan, khalifah ketiga jutawan, orang korporat, hartawan, bangsawan dia. Bukan sekadar dia jutawan, tapi dia seorang yang bangsawan. Seorang yang ternama di kalangan bangsa Quraisy. Sama juga dengan Abu Bakar. Cuma dia tidak di-highlightkan sebagai jutawan. Yang di-highlightkan jutawan Abdul Rahman bin Auf kerana dahsyatnya harta dia. Nak cerita, tuan-puan, jangan kita dimomokkan dengan orientalis mengatakan kejar dunia itu untuk panggil apa, tuan-puan, mengejar dunia, akhirat lupa. Tidak. Dunia boleh ambil, tetapi tidak dunia itu ambil untuk convert menjadikan pahala. Kalau ambil dunia tidak ada pahala, itulah maksud dia mengejar dunia, meninggalkan akhirat. Karena dunia ini pentas untuk kita jadikan aktiviti dunia kita convert menjadi pahala. Apapun, tuan-puan, bekerja, kerjalah, tapi pastikan kerja kita jadi pahala. Apa saja kerja, pastikan kerja kita jadi pahala dengan niat yang betul. Kerja itu pastikan dapat pahala. Kita boleh tuai pahala daripada kerja kita dengan apa? Dengan niat yang betul. Untuk nak jadikan kerja kita jadi pahala, itu kena mengaji ilmu fiqh, kena mengaji ilmu fiqh, tuan-puan. Tapi penting juga, sangat penting, tuan-puan, bantulah keluarga kita, bantulah anak isteri ini. Sebab saya selalu pesan, kerana tuan guru saya juga sama. Saya ini mengambil roh, semangat, aspirasi daripada tuan guru kita. Kita pun sama, pesan-pesan dan pesan kepada diri kita, anak isteri kita dan kepada keluarga kita. Nak selamat, sebab mereka tak nampak. Apa yang kita nampak, mereka tak nampak. Maka bantulah mereka supaya mereka nampak juga apa kita nampak. Kita nampak sangat mahalnya, sangat berharganya, sangat besarnya iman ini. Sangat besarnya pahala yang Allah bayar hasil daripada kita faham tentang ciri Allah. Ciri qidam, ciri baqa, ciri mukhalafah, ciri qiyamu binafsi, ciri wahdaniyah, ciri qudrah, ciri iradah, ciri hayah, ciri ilmun, ciri sama, ciri basar. Dan akhirnya hari ini ciri kalam. Lengkap. 13 ciri asas kita faham, kita pegang, tuan-puan, dalam hati kita, sentiasa pegang. Kita nampak bahawa Allah Ta'ala ni berkuasa. Kita nampak Allah Ta'ala ni nampak segala benda yang termasuk dalam bidang tugas dia. Menyebabkan hati kita, tuan-puan, zauq, perasaan, dia datang perasaan gerun kepada Allah, malu kepada Allah, sayang kepada Allah. Nak datang perasaan ini, tuan-puan, kena kenal basic dulu. Kena tahu Allah ni nak melihat. Apa makna melihat Allah? Apa bidang tugas melihat Allah? Allah boleh nampak apa saja perkara yang mungkin. Itu kita kena faham. Menyebabkan perasaan kita datang. InsyaAllah, tuan-puan, terutamanya bulan ini, tuan-puan, bulan Rejab. Bulan yang ada kaitan dengan iman, ada kaitan dengan akidah kita. Bulan Rejab ini, kita kena banyakkan mencerita bulan Rejab yang ada kaitan dengan iman, akidah kita. Mana, tuan-puan? Allah Ta'ala angkat kemuliaan Nabi kita naik ke langit. Nabi kita mi'raj ke langit. Sampai langit yang ke-7. Naik lagi, tuan-puan. Naik lagi sampai ke mustawa. Naik lagi dengan tangga. Dia ada 10 tangga. 7 tangga itu sampai langit yang ke-7. Ada 3 tangga lagi.
Allah mi'raj ke Sidratul Muntaha, satu tangga. Naik lagi ke Mustawa, satu tangga. Dan tangga yang terakhir itu, nama dia ialah naik ke Hadratul Qudsi ataupun Hadratullah. Tangga yang terakhir itulah Allah, Nabi naik sampai yang tidak boleh disampai oleh Jibril. Jibril hanya sampai tangga yang Sidrah saja, Sidratul Muntaha. Nabi Jibril tak boleh naik, tuan-puan. Naik hanya belah Nabi kita saja. Ini keistimewaan. Dan Nabi kita boleh melihat apa, tuan-puan? Sampai ke Hadratul Qudsi ataupun Hadratullah, tangga yang ke-10, Nabi naik melihat warna putih. Dan dalam itulah Allah menjelma ataupun Allah view, nampak diri Allah Ta'ala dalam keadaan laisa kamitsli syai', dalam keadaan yang tidak sama dengan satu unsur pun makhluk. Yang Nabi tak boleh cerita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak sama dengan satu unsur pun makhluk, yang tak boleh nak cerita macam mana, tak boleh nak cerita lagu mana. Itulah dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi ni boleh tengok dengan muka dia, dan Nabi boleh dengar sifat perkata Allah. Allah berkata dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi ajma'in. Nabi boleh dengar sifat perkata Allah. Allah buka hijab telinga Nabi, dan Nabi boleh nampak diri Allah. Nabi boleh nampak sifat ma'ani yang ada pada diri Allah. Inilah, tuan-puan, bulan Rejab, bulan untuk membongkar, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala, untuk memantapkan iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sekadar itu dulu, tuan-puan. Panjang sedikit hari ini iklan. Terima kasih banyak. Minta maaf banyak pihak penganjur, kerana dia terlebih sedikit iklan hari ini. Dia semangat lebih. Sebab apa? Sebab khatam dah satu rukum. Khatam dah satu rukum. Ada 5 rukum lagi. 10 lay lagi kita akan express masuk gear 5. Tak ada slow-slow dah. Tak main gear 1, gear 2, gear 3. Kita suruh masuk gear 4, gear 5, gear 4, gear 5. Kerana 5 rukun lagi mudah. Terima kasih sekali lagi kepada pihak menganjur Gen Anak Muda yang sangat bagus inisiatif mereka. Orang muda, tuan-puan, bukan senang orang muda nak belajar. Syabas, tahniah. Dan juga orang panggil apa, good job kepada Gen Anak Muda yang berkumpul bersama-sama untuk menghasilkan, mengkreatkan satu program keagamaan, program wajib, program fardu ain, dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Bukan manfaat untuk GG anak muda saja, tapi orang lain juga boleh manfaat daripada perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah berikan bayar pahala kepada orang yang membesarkan ilmu ini dan orang yang menyediakan untuk orang lain dapat ilmu, tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, ridhaka والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, InsyaAllah kita jumpa lagi.